Yes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'du. Yang saya muliakan sahibul fadilah Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah, dan kemudian insya-Allah pada malam ini kita akan bersama-sama dengan sahibul fadilah Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani yang akan berkongsi dengan kita nasihat kepada kita semua insya-Allah yang berkaitan dengan tajuk ziarah ke alam barzakh. Terlebih dahulu pihak Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On dan juga bagi pihak jawatan kuasa mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada ustaz kerana dapat bersama-sama dan juga hadirkan diri pada malam ini di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On pada kali yang ketiga. Jadi insya-Allah untuk yang akan datang. Jadi juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang juga hadir pada malam ini untuk sama-sama kita mengimarahkan masjid ini dan juga untuk sama-sama kita mendengar ilmu yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani. Jadi tanpa buang masa lagi, saya mempersilakan Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani untuk menyampaikan tazkirah dan juga nasihat buat kita semua insya-Allah. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Sehingga ketika mana sampainya saat kematian pada seseorang, ataupun sehingga kan jenazahnya diturunkan ke barzakh, lalu kebanyakan mulut masing-masing menyebut qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali. Tujuan apa nak hidup kembali? Tujuannya la'alli a'malu salihan fima tarakt, aku ingin melakukan amal soleh yang telah aku tertinggal sewaktu mana aku hidup dahulu. Lalu Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak mungkin untuk kamu hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya kata-kata yang mampu terbit daripada mulut-mulut kamu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sedangkan kamu kena melalui saat barzakh
sehinggalah kamu dibangkitkan balik di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Imam, pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat di mana kita mampu lagi untuk datang dan kita duduk dalam majlis ilmu sebegini. Syukurnya kerana kita disayangi di sisi Allah. Bila Allah datang, Allah gerakkan jasad kita dan Allah gerakkan hati kita untuk kita datang ke majlis-majlis sebegini. Tak ramai orang yang boleh datang ke majlis-majlis ilmu sebegini. Di kalangan kita, ramai di kalangan kita masih lagi dalam keadaan yang sibuk dengan urusan kehidupan masing-masing. Tetapi kita boleh peruntukkan juga masa kita. Kita boleh datang juga menggagahkan diri kita, menguatkan hati kita untuk kita datang sekejap. Supaya kita tidaklah datang perasaan kekecewaan pada suatu masa nanti. Kerana ramai di kalangan kita ini, suatu masa nanti akan terjadi pada diri seseorang ialah satu penyakit yang kecewa. Kecewa terhadap diri sendiri. Ataupun datang perasaan menyesal. Menyesal terhadap pribadi diri sendiri. Kenapa menyesal pada diri kitanya? Sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran Karim. Menyesalnya kerana kita hanyut hidup di atas dunia ini. Ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan yang tak berfokus. Kita hidup dalam keadaan yang kita terlampau leka dengan dunia yang bersifat sementara ini. Lalu kitanya terbuai-buai. Islam ajar pada diri kitanya jangan hidup sampai peringkat demikian, jangan. Bila kita hidup di atas dunia ini, kita jangan dilekakan dengan harta benda kita, jangan. Yang biasa terjadi dalam hidup ini. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun. Allah sebut dalam surah-surah yang lain. Allah cerita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, kamu jangan, dalam hidup kamu jangan kamu dilekakan dalam hidup kamu dengan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Allah ajar pada kita demikian. Dalam ayat yang lain Allah ajar, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah ajar, wahai orang yang beriman pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman pada Allah, cuba kamu pandang bekalan apa yang kamu nak bawa bila kamu jumpa depan Allah besok hari. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Cuba kamu tengok benda apa yang kamu nak bawa dalam hidup kamu ni. Wattaqullah. Allah ajar pada kita ni, hidup ini kamu kena sentiasa dalam pengawasan dengan Allah. Hidup kamu ni jangan kamu hanyut dan hanyut. Para hadirin sekalian, kalau kita perhati dalam Al-Quran Karim, Allah cerita kebanyakan di kalangan kita ni datang perasaan penyesalan ini bertubi-tubi. Bertubi-tubi kita datang menyesal. Perasaan pada diri kita. Dalam Al-Quran, Allah cerita ada lebih kurang 5 kali kita rasa menyesal. Paling-paling tidak, penyesalan ini datang sebanyak 5 kali. Di kalangan kitanya, kalau sekiranya kita tak betul-betul fokus dalam hidup kita di atas dunia ini. Kali pertama, kita akan mula menyesal bila kita mula mata kita mula nampak malaikat maut berdiri di hadapan muka kita. Datang perasaan menyesal. Ramai di kalangan kita ni lebur keegoan diri. Di saat tersebut dia dah mula rasa dalam keadaan yang dia rasa timbul penyesalan. Tengok je malaikat maut. Allah cerita, bila seorang itu melihat malaikat maut, mulut masing-masing sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tak bagi tahu pada Allah, tangguh dulu sekejap, jangan bagi mati lagi.
Jangan mati lagi malaikat. Tujuan apa dia? Nak suruh jangan bagi mati. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah di jalan Allah dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Kenapa baru di waktu itu? Baru di saat tersebut. Baru nak menyesal. Kerana kita ni terlampau leka. Hidup kita ni terlampau hanyut. Hanyut. Ramai di kalangan kita ni tak tahu sebenarnya kita ni tunggu apa dalam hidup. Ramai di kalangan kita ni habis satu masa. Habis berlalu saat dalam hidup kita ni begitu dan kita berlalu begitu saja. Tanpa kita menyediakan satu benda yang patut kita bawa. Yang kita mesti ada untuk kita nak bawa menghadap di hadapan Allah. Allah dipesan banyak kali dalam bab ini. Sehingga kan Allah bersumpah dengan masa. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia ni semua dalam keadaan kerugian. Allah cerita benda demikian. Allah nak suruh kamu ni kena ingat dalam hidup kamu. Masa-masa ni satu modal dalam perjalanan hidup kamu. Bila Allah kurniakan pada kita ni masa, maka kita kena manfaatkan masa kita ni dengan manfaat yang betul. Jangan kita terbuai begitu saja, jangan. Allah sumpah bukan dengan kalimah yang disebut dengan wal as saja. Allah guna wadduha. Allah guna kalimah demikian. Allah guna kalimah wal fajr, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan masa ni berulang kali dalam Al-Quran Karim. Tujuan apa nak suruh Allah sumpah dengan masa ni? Nak suruh kamu jangan menyesal. Bila menghadap depan Allah, tak ada penyesalan. Kerana waktu mana nak menghadap depan Allah ni, ada dua saja kelompok manusia. Satu kelompok manusia yang paling ramai di atas dunia ni, yang menghadap depan Allah, yang menyesal di hadapan Allah. Ni paling ramai. Kalau kita tanya berapa ramai yang menyesal ini, 99% ataupun 97% orang yang hidup dalam keadaan menyesal bila menghadap depan Allah. Hanya lebih kurang 3%, 4% saja yang mati ni yang tak menyesal. Bila meninggal dunia yang tak menyesal ni sikit sangat. Kita doa biar Allah jadikan kita ni orang yang tak menyesal. Bila kita dipanggil, ada orang yang bila disebut saja oleh malaikat maut, sampai dah ajal untuk diri kami. Sekarang dah sampai dah masa untuk kamu menghadap depan Allah. Lalu dia pun sebut, wahai malaikat maut, dah lama dah kami tunggu saat ini. Dah lama dah saya tunggu saat sebegini. Selamat datang, wahai malaikat maut. Kerana saya sudah bersedia untuk menghadap depan Allah. Ini nak sebutnya, tiada rasa takut yang diajar dalam hidup kitanya. Orang mukmin dia tak pernah rasa takut dengan kematian. Kenapa dia tak rasa takut dengan kematian? Jawabnya, kerana dia buat persediaan dan persiapan untuk menghadapi kematian. Lalu tiada rasa gentar dan rasa gelisah dalam jiwa dia untuk nak menghadap dengan kematian. Tetapi yang jadi rasa takut, ramai di kalangan kita ni, kita kata takutlah nak mati. Sebut saja mati, kita jadi rasa bimbang. Kita jadi rasa takut. Setengah-setengah orang tak boleh tidur malam. Kenapa? Membayangkan suasana mati dia. Antara sebab kenapa jadi demikian, di antara sebab kerana kita hidup dalam keadaan kita tak bersiap untuk nak menghadap depan Allah. Bila kita tak bersiap, datang satu penyakit meragu-ragukan kita terhadap agama. Datang penyakit pada jiwa kita ni, perasaan diri kita ni rasa tak layak dia masuk dalam syurga Allah. Datang pada diri kita ni penyakit yang bahaya. Itu apa dia? Buruk sangka kita dengan Allah. Berburuk sangka dengan Allah. Sehingga bila dekat dengan kematian, mulut masing-masing mula sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai malaikat, bagi tahu pada Allah sekejap, jangan bagi mati lagi. Jangan bagi mati lagi. Dengan tujuan apa jangan bagi mati ni? Fa as-saddaqa, aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Pelik kan jemaah sekalian? Mengapa waktu mana dekat nak meninggal dunia ni minta nak bersedekah je? Dalam banyak-banyak amalan. Patutnya sebutlah pada malaikat, tangguh sekejap, saya nak berzikir sikit pada Allah. Malaikat, tangguh sekejap, saya nak ambil wuduk, nak menghadap depan Allah. Patutnya demikian. Tapi Allah cerita,
di antara mulut-mulut manusia, bila dekat nak meninggal dunia, dia sebut nak bersedekah di jalan Allah. Kenapa jadi rasa nak bersedekah? Kerana rasa harta itu sudah membelit rasa pada diri dia. Bila dah rasa harta yang dicari ini menjadi bebanan pada diri dia, benda apa yang terbaik terhadap harta? Di saat mana bebanan yang datang pada seorang, ialah kita bersedekah. Bila bersedekah, rasa ringan terhadap bebanan harta. Sebelum daripada kita bersedekah, kita hidup sibuk dengan mencari harta. Yang saya biasa sebutkan, turun pagi balik gelap. Di kalangan kita ni, kerana sibuknya mencari harta. Bila kita dekat nak meninggal dunia, kita timbul penyesalan. Kenapalah aku banyak sangat harta, sampai tak sempat aku nak bersedekah. Kemudian dia minta dengan malaikat, tangguh sekejap, jangan bagi mati lagi, dengan tujuan nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, dan nak menjadi hamba Allah yang saleh. Lalu Allah ajar pada malaikat, sebut malaikat pada orang nak mati ni, bagi tahu pada dia, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Bila sebut saja, malaikat sebut pada dia, tak ada dah saat nak ditangguh kematian kamu. Sampai sekarang kamu kena mati ni. Lalu di waktu itu malaikat mula masuk dalam tubuh badan kita. Dalam hadis Rasulullah sebut saja tak ada dah tangguh untuk kamu ni boleh sempat hidup lagi. Sekarang kamu kena mati. Bila sebut mati saja, malaikat mula masuk dalam tubuh badan. Saya nak sebut pada tuan-tuan, bila kita leka, bila kita ni hidup ni hanyut lagi, kita tak percaya yang kita ni nak mati. Bila malaikat ni masuk lagi dalam tubuh badan kita ni, bila masuk saja malaikat dalam tubuh badan, saat mana kita mula ditarik dah roh kita. Roh kita ni ditarik dah. Tarik je, malaikat dah tarik, kita dah rasa dah sakit ni, sakit. Seluruh tubuh badan kita ni kita dah rasa sakit. Tapi satu lagi penyakit yang datang, penyakit tak percaya yang dia akan mati. Kenapa tak percaya ni? Syaitan sedang pujuk. Syaitan pujuk lagi. Syaitan kata jangan bimbang. Roh kamu ni turun balik ni. Kamu jangan takut. Roh kamu sedang turun sekarang. Sedangkan roh sedang ditarik. Lalu syaitan kata jangan taubat. Kalau kamu taubat, itu menunjukkan kamu nak mati. Kamu jangan taubat. Ni penyakit yang biasa terjadi. Bila roh ni tarik daripada hujung kaki tu, kita rasa dah sakit. Allah sajalah yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, macam mana rasa sakit di saat itu? Rasulullah kata, bagaikan badan kamu dicampak ke pohon yang berduri, kemudian melekat di pohon yang berduri itu, digentak turun ke bawah. Bila digentak turun ke bawah, melekat daging-daging di duri-duri tadi. Bila tarik saja, rentak turun tersebut, kamu rasa ngilu yang amat sangat. Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitab dia cerita bahawa dalam kitab di sebalik tabir kematian, tiada kata di saat itu untuk membayangkan rasa sakit. Tak boleh nak sebut sakitnya di saat mana yang disebut dengan sakaratul maut. Sakarat ini, sakit tak sakit ni, di saat tersebut tak boleh nak sebut apa dah. Tak boleh nak kata sakit, tak boleh. Sakit sungguh sampai tiada kata yang mampu untuk dilafazkan. Ialah mulut dia sebut bunyi begini je, kata Imam Ghazali. Bunyi ha. Rasa sakitnya saat demikian. Sakitnya, bila tanya lagi macam mana sakit di saat itu, lalu dijawab, sakitnya saat demikian bagaikan disiap kulit kamu, kemudian diheret di atas bara api yang panas, kemudian ditarik di atas kapas yang basah. Bunyi sakitnya Allah sajalah yang tahu. Tapi degilnya manusia ni, saya nak sebut bagaimana hanyutnya manusia ni, tak nak taubat. Allah cerita tak nak taubat. Kenapa tak nak taubat? Kerana dia rasa tak mati ni. Syaitan pujuk. Syaitan kata jangan bimbang, tak mati ni tak mati. Baru sampai ke lutut baru. Bila tarik lagi, roh ini ditarik lagi, masuk kumpulan yang kedua, tarik daripada lutut sampai ke pinggang.
Bila sampai ke pinggang, dia rasa sejuk di pusat dia. Disebut dalam kitab demikian. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang nak mati ni, dia akan rasa bagaimana sejuk di pusat dia tu, sejuk yang amat sangat. Bila sejuk tu, sejuk di pusat ni, mendadak turun ke bawah. Turun balik ke bawah, turun sekejap. Bila roh dia ni turun saja ke bawah, bila roh ni turun ke bawah, dia pun, syaitan sebut pada dia, tengok, kan aku dah kata, tak mati kamu, roh kamu sedang turun. Roh kamu turun balik. Kamu jangan taubat. Bila turun, daripada pusat ni turun ke bawah, sampai saja ke bawah, mendadak Allah tarik, malaikat tarik, zoom, naik ke atas. Bila naik saja sampai di halqum, baru terkejut, Allah mati, disebut. Baru perasan mati. Bila mendadak sampai di halqum ni, Allah mati aku. Sebut mati tu, dia pun sebut terus, inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah, disebut. Inni tubtul an. Ni mulut-mulut orang yang dekat nak mati ni. Kebanyakan di kalangan kita, Allah rakamkan mulut-mulut mereka sebut, sekarang saya bertaubatlah ya Allah. Allah jawab terus, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubatlah. Sekarang baru kamu nak taubat. Bila roh kamu sampai di halqum ini, bila roh sampai di halqum, kamu rasa nak taubat sekarang, tak dianggap taubat dah pada kamu. Walaisatit taubah, pada di kamu tersebut. Bila sampai saja di halqum ni, dia sebut saja dia nak taubat ini, Allah kata tak. Malaikat pun datang. Malaikat tanya, waqila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu di waktu ini? Siapa yang boleh turunkan balik? Kalla idza balaghat at-taraqi. Malaikat kata, kamu ni hidup kamu ni macam ni nah. Lekanya hidup kamu. Wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Turun balik roh kamu sekarang. Sejak tadi kamu kata waktu mana ditarik tadi, kamu rasa turun roh kamu ni. Wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa zanna annahu al-firaq. Dia pun rasa mati dah aku ya Allah. Wa zanna annahu al-firaq. Waktu tu waltaffatis saqu bis-saq. Allah sebut mata ni terbeliak, pandang kanan pandang kiri, dalam keadaan yang dia ni dia rasa habis, kosong perasaan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh sebut ke la ilaha illallah? Tak boleh sebut. Nauzubillah min zalik. Ramai di kalangan kita tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa tak boleh sebut? Kerana hidup ni terlampau hanyut. Tidak hidup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasa hebat bila dia ada kuasa. Rasa hebat bila ada duit sedikit. Rasa hebat bila mempunyai pengaruh. Dia rasa sombong dalam hidup dia. Waktu mana dia dalam keadaan yang sepanjang dia hidup di atas dunia ni, dia mempunyai kekuatan tersendiri konon-kononnya. Bila dia mati, terkulai dia bagaikan daun kayu yang kering, yang tak ada nilai lagi saat mana dia nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini keadaan yang dilalui di kalangan waktu mana roh ni keluar saja, roh keluar daripada badan kita ni. Ini disebutnya saat mana keluar saja, keluar melalui mana? Melalui mata kita. Bila keluar daripada mata kita ni, ada satu bekas yang besar yang sedang menyambut roh kita keluar. Roh ni keluar. Saat itu ulama-ulama kata kamu dah bermula barzah dalam hidup kamu. Barzah ni bermula daripada mana? Bermula waktu mana jenazah kamu masih lagi ada atas dunia. Kita mula rasa barzah. Barzah di saat mana kita mula berada pada barzah ni, saat mana roh kita keluar saja daripada mata kita, masuk dalam satu bekas. Dalam hadis Rasulullah cerita, orang mukmin bila roh dia keluar daripada mata dia, dia masuk dalam bekas yang cantik sangat. Malaikat-malaikat ini dalam keadaan berjubah warna putih,
cantik sangat menyambut kepulangan roh kita ini masuk dalam Mekah ini. Malaikat-malaikat ni sebut, selamat datang, selamat datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil yang disebut dengan cerek. Rasulullah ambil kendi ataupun cerek itu, Rasulullah tuang air itu. Rasulullah kata, macam ni dah ruh orang mukmin yang keluar daripada jasad seseorang mukmin yang masuk dalam satu bekas. Rasulullah sebut demikian. Orang mukmin ni keluar saja bau wangi. Rasulullah kata bau semerbak wangi. Roh dia ni bau wangi, kecuali dua makhluk saja yang tak bau. Semua makhluk bau. Bau ni cicak-cicak dalam rumah kita bau, lipas-lipas dalam rumah kita bau. Kemudian makhluk-makhluk yang lain ni semua bau. Makhluk Allah yang lain semua bau. Dua makhluk je yang tak bau. Apa dia? Jin dan juga manusia. Bila masuk dalam bekas, bila masuk saja dalam bekas, bermulalah perjalanan barzah. Dalam hidup kita ni, bermula perjalanan barzah ni, mula naik menghadap depan Allah. Naik ni, lalu penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Lalu dijawab, roh fulan bin fulan. Roh fulan bin fulan. Bila sebut roh fulan bin fulan, penjaga langit yang pertama kata, beruntunglah dia hidup dalam keadaan, dilahirkan dalam keadaan bersih dan pulang kepada Allah dalam keadaan bersih. Malaikat-malaikat ni tolong iringi. Dalam hadis yang lain sebut, orang mukmin roh mereka diletakkan dalam bekas yang disebut dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi yang dibaca tiap-tiap malam Jumaat. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang baca surah Al-Kahfi, dia baca. Tujuan apa ni? Nak suruh bercahaya roh saat mana menghadap di hadapan Allah. Kemudian naik langit yang kedua, langit yang ketiga, dialu-alukan sampai berjumpa dengan depan Allah. Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila sebut tentukan dia dalam syurga Illiyin, roh ini pun turun terus. Roh kita ni turun, berada di hujung kepala kita. Kita mula nampak siapa yang datang buka muka kita. Kita mula rasa saat mana orang mula buka butang baju kita. Kita mula rasa ciuman di atas dahi-dahi setiap mereka yang datang mencium di atas dahi kita. Kita boleh bau orang yang datang. Kita boleh nampak keadaan yang berada di sekitar jenazah yang sedang terbaring itu sendiri. Na'udzubillah min dhalik. Kalau kita di kalangan orang yang tak soleh, orang yang tak bersedia, yang saya maksudkan orang yang hanyut, bila keluar saja merecik, roh ni keluar dalam keadaan merecik, bau busuk yang amat sangat. Rasulullah ambil bekas, Rasulullah tuangkan bekas tu, Rasulullah ngecik-ngecikkan. Rasulullah kata, roh orang yang Rasulullah sebut dalam hadis Rasulullah, roh orang yang tidak mukmin beginilah, bila dia keluar daripada jasad dia merecik sehingga kan bau busuknya amat sangat. Bau busuk dalam bekas yang warna hitam dan ditutup. Bila ditutup, dibawa naik langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama sebut, celaka dan bangsaklah roh ini. Celaka dan bangsaklah roh ini. Roh siapakah ini? Roh fulan bin fulan, roh fulanah binti fulan. Bila sebut saja begitu, lalu penjaga langit yang pertama kata, bangsaklah kamu hidup dalam keadaan dilahirkan dalam keadaan bersih, kemudian kamu pulang dalam keadaan penuh dengan kekotoran. Kemudian naik langit yang kedua sampai yang ketujuh, sampai menghadap depan Allah. Bila sampai menghadap depan Allah, roh ini mula Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Bila sebut neraka sijin, na'udzubillah min dzalik. Doalah rahan sekalian datang pada malam ini. Saya doa pada tuan-tuan dan saya supaya kita tak termasuk di kalangan mereka. Kita harap supaya kita ni selamat daripada keadaan itu. Bila diturunkan saja, turun saja, kita mula nampak orang mula buka butang baju kita. Kita tanya, kenapa tu? Kenapa buka butang baju saya? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Sibuk tanya, kenapa ni? Orang mandikan jenazah dia pun dia sibuk tanya. Bila keadaan dia menjadi buntu, sebuntu-buntunya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok jenazah, tuan-tuan jangan nampak pada jenazah itu saja, jangan. Di sebalik jenazah itu, satu benda yang menggemparkan sedang berlaku padanya. Setiap kali mana kita tengok jenazah,
Jangan kita nampak jenazah yang dalam keadaan terbaring kaku sebegitu, tidak. Di sebalik yang berlaku itu, Rasulullah cerita satu saat barzah yang sedang dilalui, waktu mana dia hidup di atas dunia lagi. Kita mula rasa, orang mandikan jenazah kita, kita rasa. Orang siapkan jenazah kita, kita rasa. Orang kapankan jenazah kita, kita rasa. Bila kita dibawa saja ke kuburan, sampai ke kuburan kita boleh bilang berapa orang yang semayangkan jenazah kita tadi. Kita boleh nampak semua keadaan itu. Kemudian bila sampai di kubur kita, ibu-ibu dan ayah-ayah, kalian akan nampak sebentar saja lagi keadaan yang kalian akan lalui. Nampak dalam kubur kita berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Kepala dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, menjulang sampai ke langit. Kemudian taring dia meleret sampai ke bumi. Muka tak ada mata, muka dalam keadaan tak ada telinga, membawa satu belantan yang besar. Rasulullah sebut belantan itu, di bawah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut adanya satu macam berbola yang tajam dengan duri-duri. Kalau seluruh makhluk manusia dan juga jin berkumpul untuk mengangkat berbola itu, nescaya tak terangkat walaupun seinci, kata Rasulullah. Tak terangkat walaupun seinci. Memadailah nampak saja keadaan itu menjadikan rasa takut yang tak pernah dirasa dalam hidup bagi orang yang tak beriman pada Allah. Bila nampak saja keadaan yang demikian tersebut, jenazah kita ni mula turun. Orang turunkan jenazah kita ke dalam liang lahat kita. Turun saja tu, tengah-tengah turun tu lepom terus lah. Kena dah himpitan kubur. Satu perkara yang pertama yang akan dirasai oleh seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut himpitan kubur. Tak ada seorang pun di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Himpitan kubur. Turun je dalam liang lahat tersebut, himpitan kubur yang berlaku. Azab kubur lepas pada tersebut. Bila turun saja himpitan kubur ini berlaku. Himpitan kubur ni Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama terlepas himpitan kubur. Rasulullah sebut Sa'ad bin Mu'az pun tak terlepas himpitan kubur. Kena tu Rasulullah sebut, aku ditunjukkan oleh Allah macam mana Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Bila Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur tu, sekali lepung sekali menjadi halus helai rambut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'az, sahabat Rasulullah yang waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Di saat mana roh dia dikeluarkan daripada jasad, di saat mana jenazah Sa'ad bin Mu'az dibawa ke kuburan, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila diturun dalam liang lahat, jenazah ni turun dalam liang lahat, Rasulullah cerita Sa'ad bin Mu'az ini kena lepung sekali tu menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Rasulullah sebut dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah sebut, kalau ada di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, nescaya Fatimah binti Asad orang yang pertama yang terlepas daripada himpitan kubur. Himpitan kubur, tuan-tuan, dan saya berulang kali saya sebut, di antara perkara yang menyebabkan kena himpitan kubur, kerana kita payah nak bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi pada kita. Mulut kita ni payah kita nak sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ni jarang je kita nak sebut. Kebanyakan di mulut kita ni kita sebut nasib baik. Nasib baik tak kena saman. Nasib baik. Banyak mulut kita ni sebut nasib baik. Susah sangat ke kita nak sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah ni payah kita nak sebut. Dia jadi payah pada diri kita. Kenapa kena himpitan kubur? Ulama jawab, sebab yang kedua berdasar pada apa yang kena pada Sa'ad bin Mu'az. Di antara sebab yang kedua kena himpitan kubur juga kerana diri kencing sambil berdiri. Bila buang air besar, buang air kecil sambil berdiri,
kebanyakan kena himpitan kubur. Ramai di kalangan kita ni, bila qada hajat, dia qada hajat dalam keadaan kencing sambil berdiri. Jaga-jaga tuan-tuan. Kencing sambil berdiri ni, di antara sebab kenapa kena himpitan kubur pada seorang. Tak ada orang boleh terlepas. Himpitan kubur ini, bila Rasulullah SAW kebumikan jenazah dua orang anak perempuan kesayangan Rasulullah, Zainab dan juga Ruqayyah. Dua-dua orang ni, bila Rasulullah turunkan jenazah mereka berdua ni, dalam peristiwa yang berbeza, berubah wajah Rasulullah. Rasulullah ni berubah wajah Rasulullah SAW. Bila turun jenazah mereka ni, Rasulullah bingkah bangun. Daripada turunkan jenazah tadi, Rasulullah bangun tegak. Rasulullah ambil tanah, Rasulullah pegang tanah, Rasulullah kepalkan tanah tadi, Rasulullah genggamkan tanah itu. Rasulullah sebut, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah. Rasulullah letak di bawah pipi, letak di bawah pipi anak perempuan kesayangan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangun lagi. Rasulullah bangun ni, Rasulullah ambil lagi tanah, Rasulullah genggam lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa, wa fiha nu'idukum, pada tanah kamu dikembalikan balik. Rasulullah genggam, Rasulullah letak tengah-tengah tanah tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil bangun lagi, Rasulullah genggam lagi tanah. Rasulullah baca, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah ini kamu akan dibangkitkan kembali. Bila Rasulullah letak di hujung kaki anak perempuan Rasulullah, Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah naik saja, Rasulullah dah tutup dah liang lahat, Rasulullah dah timbul, Rasulullah naik. Naik saja, sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah, dua kali kami tengok ya Rasulullah, dua-dua kami perhati apa yang berlaku pada kamu Rasulullah. Berubah wajah kamu, kamu turunkan jenazah anak perempuan kamu Rasulullah. Kemudian kamu ambil tanah, kamu kepalkan tanah, kamu genggam tanah. Apa yang berlaku ya Rasulullah? Apa yang berlaku ya Rasulullah? Rasulullah sebut, aku diperlihatkan oleh Allah saat anak perempuan aku kena himpitan kubur, kata Rasulullah. Aku tengok anak perempuan aku kena himpitan kubur. Sebagai seorang ayah, tak sampai hati tengok keadaan yang berlaku pada anak perempuan yang dalam keadaan kena himpitan kubur tadi. Tuan-tuan bayang, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebegitu sekali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang himpitan kubur ni, sampai berubah wajah Rasulullah, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena himpitan kubur. Tu anak Rasulullah, tu keluarga Rasulullah, ahlul bait, keluarga Rasulullah. Bayangkan bagaimana yang terjadi kalau sekiranya di kalangan kita ni, bila kita menghadap dan turun saja jenazah kita di alam barzah ini sendiri. Bila turun saja, orang letak saja jenazah kita. Bila letak saja jenazah kita ni, letak saja jenazah kita ni, kita nampak terus di hujung kaki kita ni mula dah bergerak. Kemudian bila orang mula letakkan tersebut, bergerak kaki kita. Disebut dalam kitab lagi, saya nak sebut bagaimana timbul penyesalan ini. Bergerak kaki. Bila bergerak kaki tu, kita pun sibuk tanya, siapa kamu? Kita sebut, siapa kamu? Dia jawab, amalan kamulah. Dia sebut, amalan kamu yang kamu hidup di atas dunia dahulu. Bila sampai saja keadaan yang demikian rupa, orang dah tutup, dah liang lahat kita, orang dah mula tutup ni, bunyi tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun ni, bunyi tanah yang turun. Kita dah mula bau di hadapan muka kita, tanah di hadapan muka kita, bawah telinga kita ni pun kita dah dengar dah suara yang menyebut, selamat datang, sekejap lagi kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan pada kamu. Mulut kita kali yang kedua sebut. Kebanyakan manusia, mulut mereka akan sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Kebanyakan mulut manusia sebut, rabbirji'un, ya Allah, bagilah peluang untuk hidup ya Allah, nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarakt, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu ya Allah. Mula sebut. Kenapa sebut yang ni? Nak sebut nak hidup balik ni. Padahal dalam hadis Rasulullah cerita, orang mukmin bila dah masuk dah di alam barzah, bila letak saja di alam barzah,
Malaikat tanya pada dia. Malaikat tanya pada dia, macam mana? Nak hidup balik tak? Malaikat tanya pada dia, nak hidup balik tak? Orang mukmin jawab, tak nak ya Allah. Tak nak dah hidup. Kenapa tak nak hidup? Sakit kematian itu satu benda yang tak pernah dirasai dalam hidup ini, sehingga terkesan sampai dibawa ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Trauma dengan sakit mati. Bila ditawarkan untuk hidup balik, orang mukmin tak nak hidup. Kecuali yang nak hidup balik, dalam hadis Rasulullah sebut apa dia? Orang yang mati syahid. Orang mati syahid dia nak hidup balik. Bila tanya pada orang mati syahid, kenapa nak hidup balik? Orang mati syahid jawab, ya Allah, tak rasa sakit waktu mana mati syahid dahulu. Mati kena tembak ke, mati kena bunuh ke, mati dalam menegakkan kalimat Allah, tiba-tiba orang mati syahid, dia tak rasa langsung sakitnya sakaratul maut yang menyebabkan dia nak hidup balik. Ada pun orang mukmin kata, tak nak hidup ya Allah, tak nak hidup. Tapi kenapa ayat Al-Quran Karim ini cerita dia nak hidup? Ayat yang saya baca pada tuan-tuan di awal-awal tadi dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-99 tu, mulut masing-masing sebut, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup kembali ya Allah. Kenapa nak hidup balik? Dijawab dalam ayat yang lain. Ulama-ulama cerita kerana ada 3 sebab. Yang nak hidup balik ni, orang Islam yang nak hidup balik, padahal dia orang Islam, 3 sebab. Sebab yang pertama, dalam Al-Quran cerita, kerana dia mati dalam keadaan dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Ni sebab yang pertama. Mati dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri. Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Ini sebab kenapa nak hidup balik. Kerana dia mati dalam keadaan yang dia sedang menzalimi pada diri sendiri. Kita tanya, Ustaz, adakah orang yang mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri? Ramai sangat di kalangan kita yang buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia ada kenderaan, tiba-tiba dia dengar azan, dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia mati dalam keadaan dia tak datang sembahyang berjemaah. Dia buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Dia ada peluang untuk dia berkawan dengan orang-orang yang saleh, tiba-tiba dia berkawan dengan orang-orang yang jahat dalam hidup ini. Dia berkawan dengan orang-orang yang saleh dalam hidup. Dia mati dengan kawan-kawan yang tak baik. Mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang mati buat zalim pada diri sendiri? Mati dalam keadaan tak ada orang alim yang ditumpang ilmu. Masuk dalam kubur, mereka tanya, kamu belajar tafsir Quran dengan siapa? Kamu belajar hadis, guru kamu nama apa? Kamu belajar dalam hidup kamu, belajar sirah dengan siapa? Kamu hidup atas dunia ni, kamu buat apa dia? Allah, saya sebut tuan-tuan, orang Melayu kita ni ramai yang mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri. Zalim pada diri sendiri ni, dia buat khianat pada diri dia. Tak nak belajar. Orang kita ni, dia ni sibuk dengan keadaan apa dia? Sibuk mengumpulkan harta biar banyak. Dia tak sibuk mengumpulkan ilmu biar banyak. Zaman dahulu, orang kita ni berjalan, bergerak, mencari ilmu, mencari guru-guru semakin ramai. Suatu orang-orang alim zaman dahulu, guru-guru mereka seramai lebih kurang 1000 orang. Guru dia saja. Imam Syafi'i, misal contohnya. Imam-imam yang lain ni hidup berhijrah, berpindah ganda. Pindah-pindah ni kenapa? Pindah kerana cari ilmu. Zaman kita ni tak. Berhijrah kerana apa dia? Kerana cari kerja. Zaman kita ni sibuk berpindah ganda, cari jawatan, cari harta, cari kedudukan. Kita berpindah-pindah. Datang daripada Terengganu. Orang tanya, kenapa datang kerja, kenapa datang ke sini, tinggal dekat Johor Bahru? Dia jawab, kerja Ustaz. Kerana kerja. Datang daripada Kelantan, datang daripada Kedah, datang daripada negeri berbeza-beza. Kenapa? Kerana nak kerja, cari duit, cari harta. Zaman dahulu tak. Mereka berpindah ganda. Kenapa? Kerana cari ilmu. Ulama-ulama dahulu berpindah ganda, cari ilmu, cari ilmu. Sehingga kan dalam bab zakat, dalam harta zakat itu termasuk salah satu yang layak untuk dapat harta zakat ni daripada mana? Daripada orang yang berpindah ganda
bermusafir mencari ilmu. Al-musafirun, orang-orang yang hidup musafir. Tapi zaman kita ni, orang yang buat zalim pada dirinya sendiri. Allah cerita ni, bila dia masuk dalam kubur, golongan yang pertama ni, malaikat tanya pada dia. Bila dia mati, innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Masuk dalam kubur, zalim pada diri sendiri. Malaikat tanya pada dia, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati sedemikian rupa? Saya pernah sebut juga pada tuan-tuan dahulu, di antara orang yang mati buat zalim ini, mati sedang buat zalim pada diri sendiri siapa? Orang yang mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran Karim. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Al-Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan tak mati sampai bila-bila tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tuan-tuan tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya cuba mati, tak percaya. Nak sebut lepas ke tak lepas? Masuk saja dalam kubur tak boleh baca Quran. Malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran? Tak boleh malaikat. WhatsApp boleh dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Orang Johor baru ni tak layak dia meninggal dunia dalam keadaan tak boleh baca Quran. Orang Melayu kita ni hidup dalam keadaan bila tiada lagi tulisan Jawi, dihapuskan dahulu, ramai orang kita buta Al-Quran Karim. Bila tak ada tulisan Jawi, dulu ada tulisan Jawi, orang kita boleh baca. Orang bukan Islam boleh menulis dengan tulisan Jawi. Bila tulisan Jawi dah tiada ni ditiadakan dalam tulisan Rumi. Bila dalam tulisan Rumi, ramai tak boleh baca Quran. Sebab tu saya nak sebut pada tuan-tuan, mulakan balik didik anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ni mencela kita waktu mana dia tua nanti. Hari ni kita nak marah, ada orang nak marah pada mak ayah dia. Saya tak reti baca Quran ni kerana mak ayah saya lah yang tak mengajar saya. Mak ayah saya lah yang tak bersungguh-sungguh nak mendidik saya dengan Al-Quran, sehingga tak boleh baca Al-Quran. Pelik. Padahal kita orang Islam, tiba-tiba kita tak boleh baca Al-Quran Karim. Macam mana kita nak masuk di alam barzakh dalam keadaan kita tak boleh baca Al-Quran Karim? Orang kita nak jadi tu imam sembahyang dalam rumah tangga pun tak boleh. Nak jadi tu imam ni kan, bila solat dengan isteri dia, tak boleh. Suruh sembahyang asing-asing. Kenapa? Abang tak reti baca Fatihah pun tak betul. Bila isteri cuba juga, tak apa bang, abang mesti juga jadi tu imam bang. Lama-lama dia pun tolak isteri, engkau sajalah jadi tu imam ni. Abang tak sanggup jadi tu imam ni. Nak sebutnya gambaran apa dia? Tak boleh baca Fatihah. Fatihah pun tak betul. Orang kita Fatihah pun tak betul. Quran lagi tak boleh baca. Gambaran apa dia? Bila masuk dalam kubur, malaikat tanya pada dia, qalu fima kuntum, kenapa kamu mati macam ni? Dia pun jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia dahulu. Tak sempat malaikat, sibuk mencari harta ni, sibuk sangat malaikat. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas untuk kamu? Susah sangat ke kamu nak berpindah-pindah cari guru-guru untuk kamu menumpang ilmu dengan mereka? Cari guru-guru tuan-tuan. Saya nak minta sangat tuan-tuan kena sebut balik malam ni, senarai guru-guru yang kita tumpang ilmu dengan dia. Senarai dahulu. Saya belajar tafsir dengan siapa? Saya belajar hadis dengan siapa? Saya belajar ini. Kita dah ada dah guru-guru yang kita boleh jawab dalam kubur kita nanti. Ini kena tumpang ilmu, dipanggil demikian. Faulaika ma'wahum jahannam. Lalu katanya malaikat, kesudahan kamu ialah disediakan neraka jahannam. Wasa'at masira, dan mati kamu dalam seburuk tempat yang disediakan oleh Allah. Ni kelompok yang pertama yang minta nak hidup balik. Kelompok yang kedua yang nak hidup balik, bila masuk dalam kubur ni nak hidup balik, siapa dia? Orang yang terang-terangan melakukan maksiat pada Allah di atas dunia ini. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44, para hadirin sekalian balik nanti, para hadirin sekalian baca, tengok ayat ini. Allah cerita, falamma nasu ma zukiru bih,
ketika mana manusia itu dah mula lupa segala peringatan Allah. Ada di atas dunia ni, orang kita ni, dia tak nak dengar ayat-ayat Allah. Ceramah-ceramah, kalau cerita tentang kematian, tak naklah. Kalau cerita tentang bagaimana nak menjadi jutawan, misal contoh. Yang tu nak datang. Ceramah mengenai kematian, tak naklah. Nanti kan kita dengar ceramah mati, kan kita mati sungguh, dia sebut. Takut dia dengan kematian. Ada orang yang sampai peringat demikian. Bahkan bila kita bagi peringatan pada dia, kamu ni tak semayang kan? Kamu tak takut ke kamu tak semayang? Kamu ni tak tutup aurat kan? Kamu tak takut ke kamu tak tutup aurat? Dia jawab apa dia? Pedulikan aku lah. Aku, engkau lah. Dia sebut demikian. Ada yang berani sedemikian rupa. Allah cerita ni, falamma nasu ma zukkiru bih, ketika mana mereka lupa segala peringatan Allah. Allah cerita ni, orang yang kita jadi pelik dengan dia. Dia tak semayang. Allah cerita, fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Dia nak buat maksiat apa dia? Dia buat. Dia tak solat. Aku benar. Aku jadikan pada dia, relax je dia tak solat. Dalam keadaan dia nak buat maksiat ini, dia tak tutup aurat. Kita jadi heran dengan dia. Dia tak tutup aurat, tapi berjumpa je jodoh. Ada je jodoh yang baik untuk dia. Kita ni yang tutup aurat, buah mandi bunga tak jumpa-jumpa jodoh. Nak sebutnya, yang tak tutup aurat ni elok-elok je dalam hidup dia. Orang yang tak tunaikan zakat, dia tak tunaikan zakat, kaya je dia, hidup selesa je pada diri dia. Manakala kita yang tunaikan zakat ini hidup dalam keadaan banyak je ujian. Pelik kita. Kamu jangan pelik, katanya Allah. Jangan pelik dengan golongan kedua ni. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Aku buka segala pintu maksiat yang dia nak buat. Jaga-jaga. Kenapa orang ni kena istidraj, dia panggil. Kena istidraj ni ramai. Orang kita kena istidraj. Dia jadi orang kaya, dia kata tak peduli aku. Aku tak nak dengar camah-camah. Camah-camah tak selayak aku dengar camah. Dia jadi pembesar, bila dia jadi pembesar saja, dia rasa saya tak layak untuk dengar camah. Bila layak dengar camah? Bila ada program-program sambutan Maulidi Rasul, baru saya layak. Bila ada program-program tertentu, baru saya kena belajar. Kalau nak pergi majlis-majlis umum sebegini, tak layak untuk saya nak belajar. Saja Allah bagi peluang pada kami. Relax je dia kat rumah. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Kami buka segala pintu maksiat yang dia buat. Sehingga bila? Hatta iza farihu bima utu. Sehingga kemuncak dia rasa seronok dengan maksiat yang dia buat. Tengah-tengah dia rasa seronok dengan maksiat yang dia buat tersebut. Akhaznahum baghtatan. Kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Faizahum mublisun. Di waktu itu dia masuk dalam kubur dalam keadaan tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah. Masuk ni, malaikat ni mula datang. Bila malaikat datang, tengah-tengah malaikat datang tu, dia sebut terus, qala rabbirji'un. Malaikat bagi tahu pada Allah, kejap, nak hidup balik. Rabbirji'un, nak suruh hidup balik ni. Saya nak cerita golongan kedua ini. Dia minta bertalu-talu dengan malaikat, nak suruh bagilah peluang hidup, nak hidup dan nak hidup kembali. Allah jawab, kalla, sekali-kali kamu tak mungkin untuk hidup. Sekejap lagi, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut kamu saja yang kamu boleh sebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu akan dibangkitkan balik di hadapan Allah nanti. Dua, golongan kedua. Golongan ketiga, saya nak sebut juga pada jemaah sekalian. Jemaah jangan masuk dalam tiga kelompok ini. Jangan termasuk dalam tiga kelompok ini. Golongan ketiga siapa? Bila masuk saja, pandang kanan, pandang kiri, pandang belakang, pandang depan, tengok-tengok kosong amalan menghadap depan Allah. Kosong jemaah-jemaah sekalian. Tuan-tuan nak buat macam mana saat itu? Katakanlah tuan-tuan masuk dalam kubur, saat mana dah masuk, orang dah tinggalkan kita dalam barzakh, tiba-tiba kosong amalan. Tak ada, semayang tak ada, puasa tak ada, zakat tak ada, haji tak ada. Nak buat macam mana agak-agak?
Bila masuk-masuk tengok, Allah tak ada. Semayang puasa. Kat mana semayang puasa? Patutnya semayang berada hujung kepala. Puasa berada hujung kaki. Tangan di hujung tangan kanan kita. Semua ada amalan. Patutnya kawal diri kita. Tengah-tengah ni Al-Quran yang jaga kita. Tiba-tiba tak ada. Kosong amalan. Kosong bila menghadap depan Allah. Allah cerita ni dalam surah Al-Kahfi ayat 103. Allah sebut, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, cuba kamu sebut kepada orang yang di kalangan umat kamu ni, orang yang masuk dalam kubur, akhsarina a'mala, kosong amalan dia menghadap depan Allah. Dia tak semayang ke? Dia semayang. Dia tak puasa ke? Dia puasa. Dia tak zakat ke? Dia zakat. Tapi kenapa kosong amalan? Kenapa kosong amalan? Allah sebut, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Puncanya dia biarkan perjalanan hidup dia sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Kita tanya, Ustaz, saya tak masuk ajaran sesat pun, macam mana boleh jadi sesat? Kita tanya balik, datang masjid ni sesat ke Ustaz? Datang masjid ni sesat ke? Ada lagi yang sesat. Walaupun dah datang ke masjid. Duduk belajar ni, duduk solat ni sesat ke Ustaz? Ada lagi yang sesat. Kat mana sesat kita? Kita tanya, kat mana sesat Ustaz? Di mana sesat ni? Ulama jawab, ada 3 tempat. 3 tempat ni biasa orang kita sesat. Yang pertama, kita sesat dalam keyakinan beragama. Tak yakin dengan Islam. Allah, yang ni ramai sangat orang kita tak yakin dengan Islam. Kita tanya, kat mana tak yakin dengan Islam? Saya dah solat, saya dah tutup aurat, tak yakin lagi ke? Ya, bahagian tu kamu yakin lah. Tapi bahagian yang lain kamu tak yakin. Islam ni, bila kamu sebut Islam, kamu kena terima semua sekali Islam. Dia tak boleh kita ambil separuh, kita tinggal separuh yang lain. Islam, bila kita sebut Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Kena ambil semua Islam. Kita tanya, kat mana tak yakin Ustaz dengan Islam? Dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Orang kita tak yakin dengan ekonomi Islam. Ramai mana orang kita buat contoh yang mudah. Bila pergi ke bank saja, pegawai bank tanya, nak buat cara Islamic loan ke, nak buat cara conventional loan? Pegawai bank tanya pada kita, abang nak buat cara macam mana ni? Nak buat cara Islamic loan ke, cara conventional loan? Dia pun jawab balik, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung? Padahal jelas-jelas dah cara Islam. Orang kita tak yakin. Saya buat contoh yang lain. Dalam pendidikan Islam, orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Buat contoh yang mudah. Kat mana tak yakin dengan pendidikan Islam? Kita tanya, tak hantar anak-anak menghafal Quran, tak hantar anak-anak belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah? Dia jawab balik, ada masa depan ke belajar Al-Quran, menghafal Quran? Mana kita yakin? Kita tanya balik. Bila kita tanya orang, bila kita orang tu tanya, tak nak hantar anak menghafal Quran. Saya nak sebut priority, keutamaan. Patutnya kita letak dalam hidup kita ni yang utama Al-Quran dan hadis Rasulullah. Rasulullah dah sebut dah, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara je. Kalau kamu belajar 2 perkara ni, kamu pegang 2 perkara ni, ma in tamassaktum bihima, kamu pegang 2 perkara ni, kamu tak akan sesat sampai bila-bila dalam hidup kamu. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Tapi kita tanya anak-anak kita. Kita tanya di kalangan kita. Tak hantar nak menghafal Quran. Dia tanya balik, nak kerja apa nanti menghafal Quran? Ada masa depan ke menghafal Quran? Yang teruk lagi kan, dia jawab balik, nak suruh anak saya mati terbakar Ustaz, menghafal Quran. Dia sebut demikian. Nak suruh anak saya kena tibai dengan batang paik, menghafal Quran. Tengok bagaimana orang kita kan teruk. Tu dalam pendidikan. Habis tu kita tanya balik, habis tu kamu hantar anak kamu ke mana? Saya lebih percaya anak saya belajar pendidikan sekular dibandingkan dengan pendidikan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ramai mana orang kita habis keyakinan dia pada Allah.
Bila keyakinan ini terganggu, itu yang kita sebut dalam pendidikan, dalam sosial, orang kita tak percaya dengan sosial Islam. Dalam politik, orang kita tak percaya dengan politik Islam. Dalam hidup kita, kita lebih percaya dengan selain daripada politik Islam. Orang kita jadi demikian. Akhirnya siapa yang menguasai kita? Orang bukan Islam menguasai kita. Bila kita tidak menggunakan Islam dalam hidup kita, sistem yang diajar melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kita percaya? Kita percaya dengan sekular. Kita percaya dengan liberal. Kita percaya dengan nasionalis. Kita percaya dengan ism-ism yang dicipta oleh manusia. Kita tak percaya dengan sistem yang diajar melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni yang bahaya, tuan-tuan. Bila tuan-tuan jadi bahaya, tuan-tuan? Bila dekat nak meninggal dunia. Bila roh kita sampai di halqum, roh ni dah sampai di halqum ni, dah kita kata, oh mati dah. Kita sebut mati dah tersebut, syaitan akan sebut. Syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia sebut, wahai anakku, ini ayah kamu. Ayah dahulu tak mati dalam Islam. Ayah mati dalam Yahudi. Kalau kamu ingin bersama dengan abah, kamu ingin bersama dengan ayah, matilah kamu dalam yang disebut dengan Yahudi. Abah akan bersama dengan kamu nanti. Bila kita cuba mengucap juga, syaitan ni datang sebelah kiri. Dia sebut, wahai anakku, ni ibu kamu. Jangan mati dalam Islam. Matilah dalam Kristian. Sambil goyangkan buah dada dia. Rasulullah cerita dalam hadis Rasulullah. Goyangkan buah dada ni. Susu inilah yang pernah menyusukan kamu. Wahai anakku, matilah kamu dalam Kristian. Ibu mati dalam Kristian. Di bandar Tun Hussein On ni, tuan-tuan, syaitan bandar Tun Hussein On dia tak sebut matilah dalam Yahudi. Syaitan bandar Tun Hussein On ni, dia tak sebut matilah dalam Kristian. Dia tak sebut. Kerana tuan-tuan tak kenal Yahudi. Tapi dia akan sebut apa dia? Wahai anakku, matilah kamu dalam Islam liberal. Dia sebut demikian. Wahai anakku, matilah kalian dalam Islam sekular. Matilah kalian dalam Islam nasionalis. Matilah kamu dalam pahaman-pahaman ini. Mati kita dalam keadaan tak mengucap, tuan-tuan. Ramai banyak orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan silap pegangan dan keyakinan terhadap beragama. Beragama ni kena betul-betul yakin. Sampai mulut kita sebut, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini mulut kita sebut demikian. Sampai bila kita nak menghadap depan Allah, mulut kita sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Ini kesesatan yang pertama. Sesat yang kedua bila? Sesat yang kedua, sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah. Ibu-ibu dan ayah-ayah betul terang dengan saya. Apakah kita semakin lama kita beribadah, semakin khusyuk kita? Ataupun semakin lama kita beribadah, semakin tawar dan hambar dalam kita beribadah pada Allah? Lagi tua kita, lagi berebut sah yang pertamakah kita? Ataupun lagi tua kita, lagi berebut sah yang belakang dalam hidup kita? Kita ni, cuba perhati betul-betul. Semakin kita tua, semakin rajin baca Quran ke? Ataupun semakin kita berusia, semakin rajin baca Facebook dan WhatsApp dalam hidup kita? Dalam hidup kita ni, cuba kita betul terang pada diri kita. Kenapa kita tak boleh jadi rasa nikmat? Kita dah solat dah lama dah. Solat ni, bukan hari ni kita solat. Sejak muda lagi kita solat. Sampai hari ni, kenapa kita tak boleh mengalir mata bila kita solat? Mengapa kita tak boleh rasa nikmat dalam solat kita? Kerana kita sesat. Sesat kat mana? Sesat dalam ibadah. Kat mana kita sesat? Ni, waktu mana kita solat, dunia besar dalam dada kita. Dunia kita ni besar dalam dada. Bila dunia kita ni besar, akhirat mengecil. Bila akhirat mengecil, kita dah tak ingat terhadap akhirat. Walaupun kita sedang solat, berdiri di hadapan Allah. Tetapi yang kita rasa apa dia? Ni dalam solat ni, tengah-tengah kita solat ni, Allahu Akbar, masuk giant, keluar giant kita ni. Allahu Akbar, masuk ion, keluar ion. Masuk pasar raya, keluar pasar raya. Round merata kita.
Kenapa kita jadi demikian? Kerana dunia kita besar. Tengah-tengah solat ni, tengah-tengah solat, telan air liur, teringat tom yam nak makan kejap lagi. Nak sebutnya gambaran tengah-tengah solat. Kita boleh mengkhayalkan. Kenapa kita khayal? Depan Allah, kita berdiri depan Allah. Patutnya bila kita berdiri depan Allah, jauh lebih kita rasa khusyuk daripada kita berdiri depan sultan, depan raja, depan pembesar negara. Kalau orang yang berdiri depan sultan, depan pembesar negara, kita rasa tegak kita, khusyuk kita. Kenapa kalian tak boleh rasa bagaimana rasa takut dan bimbang terhadap akhirat Allah pada diri kita waktu mana kita solat? Contoh solat saja. Menandakan apa dia? Kita sesat dalam hidup kita. Sesat dalam ibadah, tak baca Quran. Sesat dalam ibadah. Sesat dalam ibadah apa dia? Mengumpul harta, banyak harta yang dikumpul, kemudian kita tak sempat bersedekah di jalan Allah. Sesat dalam ibadah. Kita ni kan macam kita dengar majlis ilmu ni. Kita dengar majlis ilmu ni, lalu tabun derma. Kali yang pertama lalu tabun derma, misal contohnya. Kita boleh je lagi ambil duit kita. Kebetulan dalam poket kita ni ada 2 keping. Sekeping RM50, sekeping lagi RM1. Agak-agak yang mana yang masuk? Biasa kita masuk yang RM1. Masuk yang RM1. Kalau yang kuat sungguh, dia masuk 2 keping. Masuk je lah. Dah masuk tersebut, dah berlalu. Tak lama lepas itu, datang lagi tabung derma kali yang kedua. Datang kali yang kedua, agak-agak kita rasa macam mana? Datang dah timbul. Tadi dah datang dah tabung ni kita sebut. Tadi dah datang dah. Kita pun tolak. Kemudian dah pusing, datang pula kali yang ketiga. Rasa nak campak je tong ni kata. Bila tengok tong tersebut, rasa nak marah terus. Macam saya je kena, dia sebut. Tak ada orang lain. Kita mula nak marah pada orang sebelah. Asyik kita je yang kena. Nak gambarkan, dah mula kita beratnya dalam beribadah. Beribadah. Senang tak bangun tahajud malam. Lagi kita berusia ni, lagi senang tak bangun tahajud malam. Saya rasa ramai di kalangan kita lagi susah nak bangun tahajud malam. Lagi kita berusia, waktu mana kita muda-muda dahulu kita sebut, nanti pencen-pencen nanti bangun lah. Sekarang bangun? Tak. Pencen pun tak bangun. Bukan orang tempat ni, orang tempat lain. Nak gambarkan susahnya nak bangun kita. Kenapa susah nak bangun? Kita tanya, tak kunci jam ke? Tak kunci jam ke? Kunci jam. Jam je bangun. Saya tak bangun, Ustaz. Nak sebutnya payahnya kita. Kenapa? Sesatnya perjalanan hidup yang kedua. Yang ketiga, sesat yang ketiga, yang jadi kosong amalan apa dia? Yang ketiga sesatnya kita je dalam akhlak. Akhlak. Bila lagi kita berusia, lagi payah kita nak menziarahi sesama kita. Nak ziarah ni tak nak. Suatu dalam hadis Rasulullah sebut, kalau kalian nak berbuat baik kepada orang yang telah meninggal dunia, salah satunya apa dia? Ziarah rakan-rakan arwah yang telah meninggal dunia ini. Yang meninggal dunia ni, kita ziarah seramai mungkin. Kita sedang memberi pahala untuk dia. Kita sedang memberi pahala pada dia. Kenapa? Waktu mana hidup, payah nak ziarah. Kita ni mak saudara sendiri pun tak ziarah. Pak saudara kita pun tak ziarah. Dunia kita ni bukan dunia zaman dahulu lagi. Dunia kita zaman dahulu, dalam keluarga kita ada pak saudara, ada mak saudara, ada anak saudara. Zaman dahulu ni ada rumah kita ni riuh dengan keluarga-keluarga, sepupu-sepupu dan sebagainya. Zaman sekarang rumah tangga kita yang ada ialah suami, isteri dan anak. 3 saja. Sepupu dah tak ada dah. Sepupu pun tak ingat nama. Sepupu kita pun tak, kita dah lupa dah. Kenapa? Buruknya akhlak kita. Payahnya kita nak menyambung silaturahim. Yang lebih teruk lagi, mulut-mulut kita menjadi kasar. Lagi tua, lagi kasar. Lagi suka bertengkar. Bukan bertengkar dengan orang lain. Dengan isteri sendiri bertengkar. Dengan suami sendiri bertengkar. Mulut tak boleh nak jaga. Nak jaga ni, bertengkar bukan benda yang besar-besar sangat pun. Bertengkar kadang-kadang pasal air semayang je. Pasal air semayang tu tersentuh. Bila tersentuh di antara ibu dan ayah kita kan. Bila ayah kita ambil wuduk je disebut pada ibu kita. Dia jauh-jauh 1 kilometer disebut.
Jangan dekat, dia sebut demikian. Nanti tersentuh, dia sebut demikian. Ibu kita pula tersentuh. Jalan je pun sentuh juga. Bila sentuh tu, dia naik cengir dia, marah dia tu, mula dia naik, berubah muka dia. Tak nampak ke dia sebut? Mata letak kat mana dia sebut? Letak kat mana? Tak nampak ke? Dah sebut dah tadi. Jangan sentuh, jangan sentuh. Ni tersentuh pula. Allah, kita sebut pada ayah kita. Ayah, apa marah sangat? Ibu kan, bukannya orang lain, isteri ayah juga. Kita sebut demikian. Ibu kita, janganlah marah sebegini rupa. Bahasa ayah tu kasar sangat digunakan. Keluar kalimah-kalimah yang tak elok. Dia jawab balik, engkau tak tahu, aku penat. Aku yang kena ambil wuduk. Kita tak apalah bah. Pergi ambil wuduk sekalipun. Pergi ambil wuduk pun pahala dapat. Kita sebut demikian. Oh, sekarang tak boleh tersentuh ya bah. Dulu abah mula-mula kahwin dahulu pantang sentuh dipanggil. Pantang sentuh je. Sekarang dah lama kahwin, sentuh dah tak boleh lah sekarang. Nak sebutnya gambaran bagaimana perkelahian yang tak berkesudahan. Bila dia meninggal dunia, isteri dia sebut, alhamdulillah meninggal dunia dah suami aku. Bila isteri meninggal dunia, suami pula sebut, alhamdulillah meninggal dunia dah isteri aku. Punca apa? Punca tak pandai nak jaga mulut. Ibu-ibu, kalian tolong jaga mulut kalian dengan ayah-ayah. Jangan kalian terkasar. Jangan banyak kataan-kataan yang boleh menyinggung hati suami kalian. Bila kalian terkasar, cepat minta maaf. Kena minta maaf cepat-cepat. Kalian jangan meninggal dunia di saat mana suami kalian tergoris hati dengan keadaan yang berlaku pada kalian itu. Ini yang berlaku pada Fatimatul Zahra. Fatimatul Zahra, bila dia bergurau dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah satu petang, dia bergurau, terkeluar kataan yang kasar. Keluar saja perkataan yang kasar ni, Sayyidina Ali diam terus. Diam. Fatimatul Zahra pusing tubuh badan Sayyidina Ali, minta maaf berulang kali. Sebanyak 72 kali pusing. Disebut dalam riwayat, pusing 72 kali. Sambil pusing ni, menangis, minta maaf dengan Sayyidina Ali. Maafkan saya, maafkan saya. 72 kali dia pusing. Allahu Akbar, 72 kali. Kalau kita lah, pusing 3 kali, menyampah aku orang tua ni. Tua-tua pun mengajuk lagi. Fatimatul Zahra, bila dia pusing saja begitu, balik rumah Rasulullah. Bila balik rumah Rasulullah, Rasulullah hampar kain ridak Rasulullah. Fatimah duduk di atas hamparan itu dalam keadaan menangis. Rasulullah sebut, ceritakan pada saya wahai Fatimah, apa yang berlaku pada kamu ya Zahra, wahai Zahra. Fatimah cerita. Bila cerita saja, Rasulullah tarik kain Fatimah tadi yang Fatimah duduk. Rasulullah kata, balik wahai Fatimah, balik sekarang. Kalau kamu meninggal dunia di saat mana suami kamu tak redha pada kamu, aku Muhammad Rasulullah tidak akan mensolatkan jenazah kamu wahai Fatimah. Nak sebutnya besar. Jaga di kalangan kita akhlak. Ibu-ibu dan ayah-ayah menjelang usia tua, jaga akhlak. Pakaian biar kemas. Pakaian yang bersih, yang cantik. Dalam keadaan kemas pakaian kita. Jangan duduk tempat yang kotor. Sentiasa mewangikan badan kalian. Wangikan dengan minyak atar. Jangan biarkan berbau kusam di kawasan kita. Di saat itu, banyakkan kita bercakap tentang akhirat dibandingkan bercakap tentang dunia. Supaya kita tak kosong amalan kita. Bila kita bercakap tentang akhirat, apa dia cakap tentang akhirat? Saya nak pesan sikit. Bercakap tentang akhirat, selawat pada Rasulullah lebih 1000 kali sehari. Setiap hari. Mulut kita ni, mana-mana ibu dan ayah yang usia dia 60 tahun ke atas, ingat pesan saya ni. Selawat pada Rasulullah lebih 1000 kali sehari. Umur 60 tahun ke atas, jangan sibuk main Candy Crush, jangan sibuk main game. Dalam handphone ni main game. Orang-orang tua sekarang, jangan habiskan masa kalian dengan main game. Jangan habiskan masa kalian dengan karaoke. Jangan habiskan masa kalian sibuk tanya siapa juara Gegar Waganza. Jangan sibuk lagi kita demikian. Manakala kita, tolong sibukkan kita bercakap tentang akhirat. Zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali.
Setiap hari, ibu-ibu dan ayah-ayah, mulut kalian kena sebut. Saya pun sentiasa sebut yang kalimah ini. Tuan-tuan pun kena sebut. Ajar pada kita ni, mulut kita sebut. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali. Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa yang dia meninggal dunia, di saat mana dia dah sebut, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 40 kali, dia mati, pahala dia bagaikan pahala mati orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini besar. Kemudian baca doa-doa yang masyhur. Bila kita ni dalam hidup kita ni sebut selain selawat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut la ilaha illa anta, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dilafaz dan diulang supaya kita tidak menyesal. Waktu mana kita masuk dalam kubur, tengok ada amalan yang kita bersedia untuk menghadap di hadapan Allah. Kemudian kita mula hidup di barzah. Orang mukmin bila saat mana dia berada di barzah tersebut, dan di saat ini orang mukmin datang saja malaikat tanya terus. Soalan yang pertama malaikat berdiri saja, malaikat halau solat kita, halau zakat kita. Orang mukmin dihalau, satu je dia tak boleh halau. Apa dia? Quran. Quran yang kita baca, bila kita baca sebelum mana subuh. Quran yang dibaca sebelum mana subuh, innal Qur'anal fajr kana mashhuda. Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh menjadi peguam bela pada kamu sewaktu mana kamu berseorangan di alam barzah nanti. Ini tafsiran ulama-ulama tafsir. Sebelum mana subuh bangun, ibu-ibu dan ayah-ayah disiplinkan sikit. Termasuk di kalangan kita ni, bangun sebelum mana subuh. Bangun sebelum mana subuh baca Quran. Kenapa? Dia akan menjadi peguam bela pada kita. Dia jadi peguam bela di saat mana kita dalam barzah. Bila mereka tanya pada dia, kenapa engkau tak boleh pergi? Yang lain semua dah pergi dah. Solat semua dah pergi, zakat dah pergi, haji dah pergi. Tinggal Quran je tak boleh pergi. Kenapa kamu tak boleh pergi wahai Quran? Quran jawab, aku diarahkan oleh Allah menjawab bagi pihak dia. Apa yang kamu nak tanya, kamu tanya sekarang. Aku akan jawab bagi pihak dia. Quran jadi peguam bela pada kita. Ini satu kekuatan pada kita. Bila ditanya saja, ma rabbuka? Ma rabbuka, mulut kita mula nganga. Rasulullah sebut, mula digangakan mulut kita, dibuka mulut kita ini. Kemudian di saat tersebut, kita mula nak jawab. Dan mula ruh kita masuk separuh kepala kita, ataupun separuh badan kita, ataupun sampai dada kita. Bila mula saat tersebut, mulalah kita hidup di alam barzah yang sebenarnya. Dan insya-Allah saya sambung cerita ni pada di Plaza Angsana nantilah insya-Allah. Hari Ahad ni saya akan menyambung sikit lagi cerita tentang mengenai suasana di barzah, mengenai bagaimana keadaan kita di barzah nanti insya-Allah. Saya dipahamkan ada program khusus pada pukul 2 hingga pukul 4 petang di Plaza Angsana pada hari Ahad ini. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, saya sambung macam mana suasana kita di sana nanti. Saya nampak dah lama sangat, dah sejam lebih dah saya bercakap ini. Saya ingat guru saya pesan, dia kata kanak-kanak boleh belajar setengah jam je. Lepas setengah jam dia tak nampak apa-apa dah. Orang tua dia boleh belajar sejam je. Lepas sejam dia nampak karipap, nampak ITO, dia nampak segala-galanya. Dia tak nampak dah dia tak ingat dah apa yang diajar sebelum daripada ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan mereka yang sentiasa di husnul khatimah di sisi Allah. Dan saya sebut awal-awal tadi, saya berdoa setiap yang hadir pada malam ini semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah insya-Allah. Termasuk dengan saya, termasuk dengan tuan-tuan, disebabkan kehadiran kita ke majlis ilmu ini. Kita pohon pada Allah demikian insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan kat luar sana tu ada buku yang pernah saya sebut sebelum daripada ni. Saya cerita malam pertama di barzah. Malam pertama di barzah. Tuan-tuan boleh baca buku ni. Kemudian nota ajal orang mukmin, nota ajal bagi seorang mukmin ini. Sekarang ni dalam Astro Oasis dia rakamkan siri-siri kuliah saya, cerita tentang nota ajal mukmin ini sendiri. Saya sendiri cerita banyak. Kemudian tuan-tuan boleh baca kitab inilah yang saya ijazahkan pada siapa yang ustaz-ustaz yang tercari-cari kitab apa yang dia nak baca di masjid, dia bacalah kitab-kitab sebegini. Mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada masyarakat kita. Di samping kat luar sana ada
cerita tentang bidadari di pintu syurga Firdaus. Yang ni dicerita tentang mengenai perjalanan hidup seorang hamba Allah yang dihempak keren di Mekah. Kemudian saya cerita sikit tentang mengenai saya cemburu dengan wanita ini. Dia meninggal dunia di saat mana, di hari Jumaat, waktu mana dalam Baitullah Haram. Kemudian saya cerita ada 3 benda lah kebaikan yang ada pada dia tersebut. Kemudian kat luar nanti tuan-tuan tolong dapatkan produk yang terbaru yang kami keluarkan ialah saya sendiri bangunkan sekolah tahfiz. Tuan-tuan tahu saya bangunkan sekolah tahfiz ini. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang di bawah saya, yang kos dia lebih kurang 200,000 sebulan untuk membiayai pelajar seramai 1,000 lebih pelajar-pelajar yang belajar ini. Macam mana cara saya buat? Macam di selatan Thailand, saya bangunkan di selatan Thailand, kemudian saya bangunkan di Pahang, kemudian di Kelantan, kemudian di Shah Alam, kemudian di Kedah. Ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz saya. Macam mana cara saya buat? Macam di selatan Thailand, saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun, mereka sujud dan doa pada Allah. Bila mereka berdoa pada Allah ni, mereka hantar madu tu ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Ada yang minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Tuan-tuan kadang-kadang kita tak perasan kita kena sihir. Ada di kalangan kita demikian. Kebetulan pula sihir di Malaysia ni pula tak ada undang-undang. Kalau tuan-tuan kena sihir, tuan-tuan pergi report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga katanya polis. Di Malaysia kita ni tak ada undang-undang sihir. Sihir menyihir ni kuat sangat. Macam mana cara kita nak bendung cara demikian? Salah satunya cara kita gunakan cara demikianlah, minum air madu, kemudian keluarkan balik sihir-sihir yang kena ini. Kemudian ada yang kena penyakit yang teruk, dia buat amalan, alhamdulillah pulih penyakit dia bila diamalkan dengan madu. Saya sendiri pernah kena batu karang, saya minum air madu tu, keluar batu karang ini sendiri. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Madu ni untuk dana sekolah saya juga. Kemudian termasuk yang terbaru ni, saya kumpulkan madu, kemudian habbatus sauda dan minyak zaitun dalam bentuk kapsul sebegini. Saya gunakan untuk dalam bentuk kapsul. Mudah untuk kadang-kadang orang kita dia nak makan madu tu cair, payah. Kemudian nak makan pula yang lain. Saya amalkan 3 biji pagi, 3 biji petang. Gabungkan tersebut, jadikan amalan dalam kehidupan saya. Alhamdulillah, Allah bagi kelebihan tersendiri. Antaranya kolesterol ataupun yang disebut dengan darah kita dan sebagainya tercerna dengan cara yang baik tu badan kita. Cuba tuan-tuan buat amalan lah. Mudah-mudahan dia akan jadi kebaikan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa liyami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, di malam yang baik kami menghadiri ke rumah kamu ini, ya Allah, dengan gunungan dosa yang banyak, ya Allah, dengan harapan agar dosa-dosa ini dipadamkan saat kami melangkah keluar daripada rumah kamu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini, ya Allah, kami datang dan kami menadah tangan berdoa pada kamu, ya Allah, saat kami sedang dihinggapi dengan penyakit-penyakit yang banyak yang melalui dalam hidup kami ini, ya Allah. Jadikanlah saat mana kami melangkah keluar daripada rumah kamu ini, ya Allah, untuk kesembuhan penyakit yang kami deritai dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Di saat mana kami datang ini, ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang dibelit dan dibelenggu hutang piutang yang banyak, ya Allah. Berilah kemudahan padanya, ya Allah. Saat mana keluar daripada rumah kamu ini, ya Allah, disebabkan kehadiran ke majlis ilmu ini, ya Allah, kamu jadikan kemudahan untuk membayar segala hutang piutang itu, ya Allah. Ada di kalangan kami saat datang ini, ya Allah, dengan hati yang keras, ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar kamu jadikan dengan tadahan doa ini, ya Allah, dilembutkan hati sesama kami, ya Allah, dikuatkan jasad kami, ya Allah, untuk kami menuntut ilmu dan menambahkan lagi ilmu kami, ya Allah, agar kami diangkat darjat di sisi kamu nanti, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah pada kami husnul khatimah ya Allah. Saat mana kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah, bibir kami terulang dan terulang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jangan kamu keluarkan lidah kami saat itu ya Allah. Jangan kamu bungkamkan kata-kata kami ya Allah. Kamu jadikanlah saat kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah, mulut-mulut yang sentiasa menyebut nama kamu ya Allah, sehingga roh kami keluar daripada mata kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami saat mana terbujurnya kaku jenazah kami nanti ya Allah. Saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang dimandikan jenazah kami itu ya Allah. Saat mana dikeringkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu keringkanlah dosa kami ya Allah dengan keringan jasad kami itu ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami mula dikafankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kafan yang membalut jasad kami nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah anak kami yang paling saleh ya Allah, ia akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan dibawa kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Janganlah kamu biarkan kami hidup bersendirian ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Nabi Zakaria itu berdoa pada kamu, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kamu tinggalkan kami hidup dalam keadaan bersendirian ya Allah. Kamulah yang sebaik-baik memberi pewarisnya ya Allah. Ramaikanlah zuriat-zuriat kami ya Allah. Anak-anak yang saleh ia akan mendoakan kami ya Allah. Di saat mana sunyinya kubur kami nanti ya Allah, di saat mana tiada lagi doa-doa manusia untuk kami ya Allah, anak-anak kami tidak henti-henti mendoakan kebaikan pada kubur kami nanti ya Allah. Ya Allah, di malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah di Illiyin ya Allah. Saat sebegini ya Allah, kerinduan itu datang lagi ya Allah. Rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami bergurau senda dengan arwah ayah kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya ya Allah. Rindu saat-saat kami sujud di belakangnya ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan patah-patah perkataan yang keluar daripada bibir arwah ayah kami ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya saat sebegini ya Allah. Tetapi tiada lagi kata dan bahasa yang keluar daripada bibirnya saat ini ya Allah. Ia terbujur kaku di kuburan sana ya Allah. Jadikanlah tadahan doa ini di antara doa-doa anak yang saleh ya Allah. Ia mampu untuk menolong arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Letakkanlah mereka di kalangan Illiyin ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar dijadikan waktu mana melayangnya suratan amalan kami pada mahsyar nanti ya Allah, diterima suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan pasangan hidup kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badannya ya Allah. Izinkan kami meletakkan kepala kami di atas ribaannya nanti ya Allah, sambil kami melihat wajah kamu di dalam syurga nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah.
Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Di saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah, kami berpaling menjauhkan diri daripada panggilan ibu kami itu, ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu, ya Allah. Saat mana nama kami dipanggil dan diseru oleh ibu kami, ya Allah, mengalir lesu air matanya di pipinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Dalam kegelapan malam itu, ya Allah, ibu kami seringkali memeluk kami di saat mana kami lena yang panjang, ya Allah. Dikucuknya di pipi kanan dan kiri kami ini, ya Allah. Di saat mana kami demam, ya Allah, ibu kami turut sama demamnya kami, ya Allah. Di saat mana kami membesar, ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang, ya Allah, untuk membesarkan kami, ya Allah. Di saat mana kami dalam keadaan kesedihan, ya Allah, ibu kami memeluk kami, menguatkan jiwa kami, ya Allah. Di saat mana kami melangsungkan perkahwinan, ya Allah, ibu kami tersenyum indah melihat mempelai kami yang kami berada di singgah sana persandingan itu, ya Allah. Saat mana ia memendamkan rasa sedih kehilangan kami dalam hatinya, ya Allah. Ya Allah, saat mana gurau senda kami dengan anak dan isteri kami, ya Allah, ibu kami bersendirian di rumah sana, ya Allah, menunggu kepulangan kami, ya Allah. Banyaknya dosa kami terhadapnya, ya Allah. Banyaknya dosa dan kesilapan kami terhadap ibu kami, ya Allah. Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami saat ini, ya Allah? Masih ada lagikah, ya Allah, kasih sayang kamu untuk kami ini, ya Allah? Dengan dosa-dosa yang seteruk ini dan sejahat ini, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah, ya Allah, ia menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah, ya Allah, ia menyebabkan sukarnya kami bangun dan sujud pada kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah, ya Allah, ia menyebabkan kami enggan mendengar ayat-ayat kamu, ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah, ya Allah, ia menyebabkan anak-anak kami pula berpaling daripada mendengar kata bicara kami, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah, ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah, ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. 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 Rahmatilah kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka selesailah majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita ambil barakah dan juga manfaat yang nasihat dan juga tazkirah tausiah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani. Mudah-mudahan kita semua akan terselamat dan juga mudah-mudahan kita akan dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan juga ucapan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Dusuki bin Abdul Rani sekali lagi kerana telah dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan dipertemukan lagi di masa yang akan datang. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين